Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Lumana Kevin Nasrul Nizam dari kelas DKA 2A. Nombor pendaftaran saya ialah F2009. Hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang sistem paip domestik di kawasan rumah saya. So, let's get into the video. So guys, untuk slide yang pertama, kita akan menceritakan apa itu sistem paip domestik. Sistem paip domestik ialah sistem paip di dalam rumah ataupun bangunan untuk menyalurkan air bersih dari paip awam kepada kelengkapan-kelengkapan di dalam rumah ataupun bangunan untuk tujuan kegunaan harian, contohnya seperti air minuman, memasak, membasuh, mandi dan sebagainya. Sekarang ini saya akan menerangkan tentang dua jenis sistem paip domestik yang ada di sesebuah rumah, iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. Jadi, apa sebenarnya sistem terus dan sistem tidak terus ni? Okey, dua jenis sistem ni basically dia ada di setiap jenis rumah. Tidak kira lah rumah kondo ke, rumah banglo ke, rumah teres ke, rumah tanah lot ke, rumah flat ke, whatsoever kan. Semua jenis rumah, sesebuah rumah tu, dia mesti akan ada dua jenis sistem ni. Iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. So, sekarang ni saya akan menerangkan tentang sistem terus dahulu. Basically, sistem terus ni dia membekalkan air terus dari meter air melalui paip perkhidmatan ke kelengkapan perpaipan seperti sinki dapur. Manakala sistem tidak terus pula, dia membekalkan air ke tangki simpanan air yang berfungsi menyalurkan air semula ke kelengkapan perpaipan rumah seperti tandas dan bilik air. Okay guys, sekarang ni saya akan menceritakan tentang paip pertama yang saya jumpa di kawasan rumah saya, iaitu paip utama. Paip utama ni berfungsi untuk menyalurkan bekalan air dari bawah tanah terus ke paip perhubungan. Berdasarkan pematian saya, bahan yang digunakan untuk membina atau mereka paip ini adalah jenis mild steel dan saiz ukuran diameter paip ini adalah kira-kira 10 inci. Jadi dikirakan agak tebal jugalah paip ni. Dan of course, dia ada durability yang kuat sebab dia berbuat pada mild steel. Okey, untuk paip yang kedua ialah paip perhubungan. Apa fungsi paip perhubungan ni? Okey, dia berfungsi untuk menyalurkan bekalan air dari paip utama ke meter air. Okey, berdasarkan rajah ini, paip perhubungan dia berwarna biru muda. Yang ni, 1, 2, 3 ni. Ini, 3 ni ialah paip perhubungan. Paip perhubungan ni, dia bercantum secara terus dengan paip utama yang berwarna biru tua. Yang ni, ada panjang ni kan. Ini ialah paip utama. Dia bercantum secara terus dengan paip perhubungan. Air akan disalurkan dari paip utama memasuki ke paip perhubungan. Kemudian dari paip perhubungan, air akan disalurkan ke meter air. Okey, jadi apa pula fungsi meter air ni? Fungsi meter air ni ialah untuk menyokong tugas membaca meter yang ditetapkan oleh pusat pengurusan. Sebab kata lecturer saya, kalau kat rumah tu, dia tak ada meter air. Jadi, happy lah kita. Suka hati kita je nak guna berapa banyak air yang kita nak. Tapi, since setiap rumah ada meter air, so adalah limit dia. Ada macam tu lah. Lepas tu, ah, tugas membaca meter ni, dia also including um, cara pembayaran kita punya bill lah. So, meter air ni dia akan kira-kira lah kita punya berapa banyak air yang kita guna. So, berapa banyak yang kita perlu bayar. Dia macam tu lah. Jadi, kat sini kalau kita perasan, dia ada satu, dua, tiga, satu, tiga. So, ada 6 meter air kat sini kan. Okey. 6 meter air ni menandakan bahawa di floor tersebut, di tingkat yang saya buat kajian ni, maksudnya ada 6 rumah. Sebab, yalah kat sini ada 6 meter air. So, ada 6 buah rumah lah. Dia macam tu. Setiap rumah ada meter air dia yang tersedia. Okay, so next kita akan lihat kepada paip perkhidmatan. Jadi apa fungsi paip perkhidmatan ni? Dia menyalurkan bekalan air dari meter air terus ke tangki simpanan air dan ke bilik dapur. Okay, berdasarkan rajah yang kedua ni, kita boleh lihat kan ada banyak-banyak paip ni kan. Yang jenis mild steel warna biru tua ni. Semua paip ni, inilah paip perkhidmatan. Dia bersambung dengan meter air. 6 meter air kat sini. Okey, jadi perjalanan air tu dia akan jadi macam ni.
Daripada meter air, air tu akan flow masuk ke dalam paip perkhidmatan. Kemudian daripada paip perkhidmatan tu, air akan dia akan naik ke tangki simpanan air dan ke bilik dapur. Okey, berdasarkan rajah yang pertama ni gambar dekat sinki rumah saya tau. Kan ada paip kecil ni kan. Paip kecil tu, nama dia paip perkhidmatan. Jadi air tu dia akan flow daripada paip ni, dia akan naik ke bilik sinki tu. Jadi bila kita buka bilik tu, air akan keluar lah. So thanks to this pipe lah. Paip perkhidmatan ni juga dia merupakan mekanisme utama yang melaksanakan sistem terus dan sistem tidak terus di sesebuah rumah. Jadi maksudnya di sini, kalau tak ada paip perkhidmatan tu, jadi sistem terus dan sistem tidak terus dekat rumah tu, dia ibarat macam tak wujud lah. Sebab paip perkhidmatan ni dia ibarat macam trendsetter. Jadi maksudnya kalau tak ada dia, sistem terus dan sistem tidak terus tu takkan ada lah. Dia ibarat macam tu. Okay, kemudian here's a fun fact. Kalau kita perasan kat bawah sinki ni, kan ada dua botol ni kan. Satu, dua. Ada dua botol ni kan. Okay, dua botol tu dia dipanggil sebagai perangkap jenis botol. Perangkap jenis botol ni dia berfungsi untuk mendekat atau menghalang bau busuk masuk ke dalam rumah. Okay, next kita akan lihat kepada nombor 5 iaitu drain water pipe. Pipe ini berfungsi untuk menyalurkan air daripada longkang terus ke longkang bawah tanah. Penyaluran air akan berakhir di loji rawatan, di mana di loji rawatan ini air akan menjalani proses rawatan air. Pipe ini adalah jenis PVC dan saiz ukuran diameternya adalah kira-kira 4 hingga ke 6 inci. Okey, nombor 6 ialah paip kumbahan. Paip ini adalah berfungsi untuk menyalurkan kumbahan dari kawasan kediaman ke loji rawatan kumbahan. Saiz ukuran diameter paip ini adalah 10 inci dan paip ini adalah jenis UPVC. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada paip bantuan kebakaran. Jadi apa pula fungsi paip ini? Paip ini berfungsi untuk menyalurkan air ke bilik bomba. Okey, berdasarkan rajah yang pertama ni kan ada paip My Steel warna merah ni kan. Inilah paip bantuan kebakaran. Air akan disalurkan melalui paip ini dan akan berakhir di bilik air bomba ni. Okey, jadi bila kita buka bilik tu, air tu akan keluarlah melalui getah hos ni. Seperti dalam gambar raja ni, yang warna hitam ni kan. Okay, bagi saya lah kan, sistem paip bantuan kebakaran ni sangat penting di sesebuah rumah tersebut kerana andai kata kalau berlaku kebakaran, jadi adalah bantuan untuk meredakan keadaan tersebut kan. Okey, seperti yang saya cakapkan tadi, poin yang kedua, bahan yang digunakan untuk mereka paip tersebut adalah jenis My Steel dan saiz ukuran diameter paip ini adalah 8 inci. Okey, next kita akan lihat kepada nombor 8 iaitu tangki simpanan air. Fungsi tangki simpanan air ini adalah untuk menyimpan air sebelum diagihkan ke kelengkapan perpaipan lain di rumah. Kebiasaannya tangki simpanan air dia terletak di atas bangunan dan tertutup untuk mengelakkan pencemaran berlaku. Ia menerima air daripada paip perkhidmatan dan dikawal oleh injak berbola serta pelampung. Berdasarkan rajah yang pertama ni, kita boleh nampak ada tangki simpanan air besar yang terletak di atas bangunan dan ia diperbuat pada kepingan besi bergalvani. Manakala berdasarkan rajah yang kedua ni pula, by the way saya ambil gambar daripada Google Maps saja, saya buat satellite mode kerana saya tidak dapat naik ke top floor di kondominium rumah saya atas dasar faktor keselamatan. Okey, baik. Berdasarkan rajah ini, kita boleh nampak di satu blok ini terdapat 4 bahagian. Ada 1, 2, 3, 4. Oleh itu, disebabkan ada 4 bahagian, maka dia ada 4 tangki lah di sini. 1, 2, 3, 4. Dia macam tu. Okey, last sekali, muatan tangki air mempunyai kapasiti yang berbeza mengikut keperluan sesebuah tempat tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat pada nombor 9 iaitu paip agihan. Jadi apa fungsi paip agihan ini? Dia mengagihkan bekalan air dari tangki simpanan air ke kelengkapan perpaipan lain seperti sinki cuci, bilik air dan tandas. Berdasarkan dua rajah ini, kita boleh nampak ada lubang di setiap bilik air ni kan. Ada 1, ada 2. Di belakang lubang tersebut ada ni paip agihan. Dia tersorot di dalam dinding. Paip agihan tersebut dia bersambung dengan bilik air. Bilik air 1, bilik air 2. Jadi bila kita buka bilik air tu, air akan mengalir keluar lah untuk kegunaan harian kita. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada nombor 10 iaitu paip limpah.
Ia berfungsi untuk menyalurkan air keluar dari tangki simpanan air sekiranya berlaku kerosakan pada injak berbola. Paip lipat ini dipasang tinggi sedikit dari aras penuh tangki simpanan air. Hal ini kerana sekiranya berlaku kerosakan pada injak berbola, air di dalam tangki simpanan air akan meningkat melebihi paras maksimum. Jadi, kalau tak ada paip lipat ini, air akan melimpah keluar lah. So, itulah purpose paip lipat ni. Dia akan mengelakkan limpahan air daripada tangki simpanan air. Berdasarkan rajah ini, jenis paip lipat yang digunakan adalah jenis PVC. Okey, yang terakhir sekali kita akan lihat kepada paip cuci. Ia berfungsi untuk menyalurkan air kotor keluar dari tangki simpanan air semasa kerja mencuci tangki. Kebiasaannya, paip cuci dipasang pada dasar tangki simpanan air. Hal ini kerana sekiranya paip cuci dipasang pada bahagian atas tangki simpanan air, maka dengan itu bagi saya ia akan lebih kepada menyukarkan kerja mencuci tangki. Because at the end of the process, air daripada tangki simpanan air akan mengalir ke bawah. Jadi bagi saya, sekiranya paip cuci dipasang pada dasar tangki simpanan air, ia akan lebih memudahkan kerja untuk mencuci tangki kerana air itu akan directly keluar terus daripada tangki simpanan air, disalurkan ke bahagian bawah. Maka dengan itu, tamatlah pembentangan saya tentang sistem paip domestik di kawasan rumah saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, Encik Azman, kerana telah memberikan saya peluang untuk menyampaikan info-info yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para penonton kerana sudi menonton video saya ini. Jadi saya menyudahi pembentangan saya ini dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.